أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله على آله وصحبه ومن تبع سنته ودعا بدعوته ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang Jumaat yang berbahagia, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan menjunjung dan mengerja segala perintahnya dan menjauh segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan itu kita berjaya di dunia ini dan di akhirat nanti. Firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maksudnya, berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa, dan bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang berakal. Sedang Jumaat yang saya kasihi sekalian, hidup manusia di dunia ini, kalau kita nak banding seperti kita layar satu batera, kita layar satu kapal di lautan yang dalam, yang luas. Apabila kita layarkan batera itu, ada berbagai-bagai kucuh, ada berbagai ombak, ada berbagai-bagai angin. Oleh itu, kita sebagai duduk dalam kapal, kita sebagai duduk dalam laut, kita kena senantiasa ingat bahawasanya tujuan asasi kita, paumai matlamat kita, ghayah kita, kita nak tuju kepada mana. Kapal kita, batera kita, kita nak tuju kepada mana. Oleh itu, hari ini cuba-cuba saya nak memberi peringatan kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada sedang Jumaat yang saya kasihi sekalian, bahawa tujuan asasi yang Allah SWT jadikan kita, tujuan utama tak lain tak bukan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tuhan jadikan manusia dan jin untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Oleh itu, kita sebagai duduk dalam kapal, kita sebagai duduk dalam perahu, jangan lupa tujuan asasi kita untuk menuju apa?
pau mai tu prasung hak Tuhan jadikan kita. Saudara yang dihormati sekalian, sebenarnya hidup di dunia ini adalah sementara. Dunia tempat laluan, tempat ujian dan penipuan. Tidak siapa yang selamat dari tipuan dunia kecuali orang yang benar-benar dijaga oleh Allah dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' faqtalata bihi nabatul ard fa asbaha thiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Maksudnya, dan berilah perumpamaan kepada manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur tumbuhan-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbang oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat tersebut kita faham bahawa hidup dunia ini adalah sendiwara dan permainan. Hidup yang tidak kekal bukan hidup yang dipenuhi dengan tipu daya. Lebih-lebih lagi hidup yang dilanda dengan fitnah bermacam sebagai ujian, sehingga setengah orang tidak ada jalan keluar dari fitnah tersebut sampai ke akhir hayat. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita pada hari ini, nasib umat Islam kita, kau sehari kau munuh, kau sehari kau munuh. Oleh itu kita kena ambil tahu, kita kena ambil rapsa bahawa anak muda-mudi kita sedang duduk dalam bermacam-macam fitnah. Oleh itu kita sebagai orang tua, sebagai bapa atau sebagai tanggungjawab, sebagai punam keluarga kita, kita kena ambil tahu bahawa anak muda kita kau sehari kau nak pesongkan daripada al-Islam, yang mana kita telah duk tengok dalam apa internet dan sebagainya, kita tahu belaka dah. Oleh itu kita sebagai ketua, sebagai punam, kita kena nasihat kepada anak muda supaya jangan duk gelecah dengan rere al-Islam. Oleh itu kita sebagai ibu bapa pok kepada anak-anak kita kena jaga. Lebih-lebih lagi berkenaan dengan ranya dan sebagainya, berbagai-bagai corak mari. Oleh itu kita hantar anak kita dah kepada sekolah-sekolah, kepada mahallai-mahallai, kita jangan hidup harap kena usul beksa juga. Kita kena rapsap juga anak kita duk buat gapo. Sebab kemungkinan anak kita tak tahu kemungkinan. Oleh itu kita sebagai bapa, kita sebagai punam kena winashak wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan dalam masyarakat kita tak berlaku benda-benda yang tak sesuai. Maka sebagai renungan dan peringatan untuk kita sekalian bahawa hidup ini kalau kita tidak faham maksud dan tujuan yang sebenar dan tidak dididikkan dengan ajaran Islam yang suci, maka kita akan tenggelam dalam fitnah dunia dan terjurus dalam kehancurannya. Tidak ada jalan keluar kecuali dengan bertaubat dan insaf serta benar-benar kembali kepada Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fallah la faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakhum." Rawahu al-Bukhari. Maksudnya, demi Allah, bukanlah
kepakiran itu aku takut menimpa ke atas kamu. Tetapi aku takut ke atas kamu ialah dibuka dunia kepada kamu seperti yang dibuka ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Maka mereka merebut dunia seperti mana kamu merebut-rebutnya di hari ini. Maka dunia akan binasakan kamu seperti ia binasakan mereka itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak takut kepada umatnya tesak, susah. Tapi Nabi takut apabila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kenalkan dunia, tidak jenera dengan dunia, terpesona dengan dunia. Dunia ni seolah kehijaran. Kita ada kemilik ke, kita ada jawatan, kita ada tu ada ni, kita galik, lupa kata tujuan asasi hak Tuhan jadikan kita lupa. Tu hak Nabi takut. Oleh itu sama-sama kita ingatkan di kita masing-masing, kata tujuan asasi ni kita ni untuk cari biarkah di kalangan kita ahsanul amala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan jadikan hidup dan mati ni untuk nak tahu di kalangan kita pia yang secomel-comel amalan. Oleh itu sama-sama kita hiasi diri kita masing-masing. Kita tak perlu tengok kepada orang lain. Saya tengok diri saya sendiri. Ibu bapa-bapa tengok ibu bapa. Sambil itu kita tengokkan anak-anak kita, takut juluh dalam yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hadis tersebut dapat kita ambil pengajaran ialah janganlah kita sampai tergelan oleh dunia dan ditipu oleh godaannya, seperti firman Allah Taala, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maksudnya, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah pula penipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati. Sedang Jumaat yang dimuliai sekalian, antara tipu dunia ke atas manusia sehingga menjadi fitnah yang besar di hari ini. Cuba saya nak cetuh salah satu tipu daya dunia. Satu, kehidupan manusia makin hari makin jauh dari ajaran agama. Semakin maju semakin jauh pada agama. Kita tengok anak muda kita lah ni, semakin maju semakin ada kemudahan, semakin jauh daripada agama. Kalau jami-jami dulu nak ngaji agama ni susah kena jalan kaki, tapi sekarang ada cukup lekat kenderaan, ada alat bercanggih-canggih, tapi agama makin hari makin jauh. Orang yang belajar agama di padang hina, orang ngaji agama dia mau tak kira. Hidup yang bercampur aduk dalam masyarakat kita, jadi bebas di antara lelaki dengan perempuan. Apabila bercampur aduk, fitnah ia nak timbul. Berpakaian bogel tanpa batas, pakaian bebas. Lihatlah apa yang kita dapat melihat di tepi-tepi jalan. Beberapa banyak muda-mudi kita di hari ini sudah runtuh moral dan akhlak mereka. Orang lelaki dengan orang perempuan, budak muda-mudi kita ni jadi biasa dah. Jadi kaum sampan mudah kali nak kenal, nak gapo dan sebagainya dah. Lihatlah kepada rumah-rumah kaum muslimin di hari ini. Beberapa banyak umat-umat Islam yang sudah menjadi mabuk dengan hanyut. Kita tengok dalam kawasan masyarakat kita duduk dalam sehari tu duduk penuh dengan
perkara-perkara yang melalaikan kita dah. Seumpamanya dengan telefon dan internet dan sebagainya. Wakwi kata kita ni luput dah. Tujuan asasi hak dah Tuhan jadikan kita sehingga dah semaya tu lewat-lewat. Dengar sebab apa? Sebab duk penuhkan dengan program-program hak apa dalam telefon ada dan sebagainya. Betapa luasnya tersebar bentuk muamalat riba di kalangan. Di segi riba pun dah apa tiap tempat ada riba dah. Dalam sekolah agama sendiri pun ada, dalam sekolah tu sekolah ni dan sebagainya dah. Apakah kita tipu menipu, dusta mendusta, riswah tersebar sehingga separuh dunia Islam? Apakah kita melalaikan para kafir, merasa segam diri dalam memberi bantuan kepada muslimin? Oleh itu, saya nasihat kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada sedang Jumaat yang saya kasih sekalian, cuba-cuba kita telitikan, hawasi kita supaya kita ingat kata benda hak kita panggil duk prong ni kita duk milik, kita duk apa 1% pada hari akhirat ya. 99% lagi duduk dalam syurga. Hak kita duk milik semua ni, hak kita duk ada kemudahan semua ni tu harus kan persen. 99 kita tak boleh kecak lagi. Oleh itu kita yang panggil duk terpesona dengan dunia Oleh itu saudara-saudara yang dikasihi sekalian, berpegang teguh kita dengan ajaran Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan sama sekali kita deraka kepada Allah. Ikutilah jejak langkah dan contoh tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kedatangan baginda adalah menjadi membawa kebaikan untuk sekalian alam dalam membawa kehidupan ini menjadi sempurna. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله الطيب الطاهرين وصحابته غر الميامين وأزواجه الطاهرات الأمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك وكرم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اهدنا واهدي شبابنا وأمتنا إلى صراطك المستقيم ومنهاجك القويم.
اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة